Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri bagi matematik tingkatan 5. Jadi subtopik 6.1 nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta, iaitu theta lebih besar sama dengan 0 darjah dan lebih kecil sama dengan 360 darjah. Standard pembelajaran membuat dan menentusahkan konjektur tentang nilai sinus, kosinus dan tangent sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Jadi objektif video pada hari ini kita akan belajar bagaimana mengenal pasti perkaitan fungsi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Jadi di dalam bab ini kita akan belajar bulatan unit, iaitu bulatan berjejari satu dan berpusat di asalan. Jadi bulatan unit ada 4 sukuan, iaitu sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Dan kalau kita lihat di sini terdapat titik P, iaitu titik bergerak sepanjang lilitan bulatan dari paksi X yang positif mengikut arah lawan jam. Dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh jejari bulatan unit OP. Jadi kita akan lihat sudut yang dicangkuk oleh sukuan 1, 2, 3 dan 4. Jadi sekiranya titik merah ini adalah titik P tadi, kita akan lihat sukuan 1. Jadi sukuan 1 sudutnya berada di antara titik 0 darjah hingga di sini adalah 90 darjah. Jadi dalam sukuan 1 sudut adalah berada di antara 0 atau lebih kecil daripada 90 darjah. Dan kita lihat pula bagaimana sukuan 2. Jadi sukuan 2 adalah di sini. Sukuan 2 bermakna nilai sudutnya daripada di antara 90 darjah tepat di sini sehingga 180 darjah. Jadi dalam sukuan 2 theta berada di antara 90 darjah sehingga 180 darjah, iaitu lebih besar daripada 90 darjah, lebih kecil daripada 180 darjah. Jadi kita lihat pula bagaimana sudut yang mencangkuk bagi sukuan 3. Jadi dalam sukuan 3, kita gerakkan titik P, kita dapati sudutnya adalah di antara 180 darjah sehingga 270 darjah, iaitu betul-betul di sini. Jadi dalam sukuan 3, theta berada di antara 180 darjah sehingga 270 darjah di sini, iaitu lebih besar daripada 180 darjah, lebih kecil daripada 270 darjah. Untuk sukuan 4 pula, theta berada di antara 270 darjah sehingga 360 darjah, iaitu kembali kepada paksi X yang positif. Jadi ini adalah kesimpulannya, iaitu pada sukuan 1 sudutnya adalah di antara 0 darjah hingga 90 darjah. Sukuan 2 sudut theta di antara 90 darjah hingga 180 darjah. Sukuan 3 sudut theta berada di antara 180 darjah hingga 270 darjah. Dan sukuan 4 sudut theta berada di antara 270 darjah hingga 360 darjah. Jadi apakah perkaitan fungsi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan? Jadi untuk makluman, setiap sudut yang berada dalam sukuan 2, 3 dan 4 mempunyai sudut rujukan sepadan. Jadi kita akan kenal pasti sudut rujukan sepadan bagi sukuan 2, 3 dan 4. Jadi kita lihat, kita akan buat suatu aktiviti. Kita pilih satu sudut yang berada dalam sukuan 1. Okey, seperti ini. Okey, iaitu kita ada theta 60 darjah. Dan kita lihat, bila kita klik sudut sepadannya juga adalah 60 darjah. Okey, ini menunjukkan dalam sekiranya kita pilih satu sudut dalam sukuan 1 di sini, iaitu theta 60 darjah, kita dapati tadi sudut rujukan sepadannya adalah juga 60 darjah. Ini bermakna dalam sukuan 1 alfa adalah bersamaan dengan theta. Terusnya kita akan menggunakan kalkulator untuk kita melihat apakah perkaitan
fungsi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut sepadan di dalam 60 darjah. Jadi sebentar tadi kita dapati sudut sepadan bagi semua sudut dalam sukuan pertama adalah sama dengan nilai sudut dalam sukuan pertama. Jadi kita lihat nilai sin theta di sini. Jadi kita tekan kalkulator. Apabila kita tekan sin theta, iaitu theta kita tadi 60 darjah, kita dapati suatu nilai yang positif. Jadi di sini kita hanya ingin melihat tata tanda nilai jawapan sahaja. Jadi untuk sin 60 darjah yang berada dalam sukuan 1, nilainya adalah positif. Jadi kalau kita lihat nilai untuk cos 60 darjah, kita dapati juga positif, suatu nilai yang positif. Dan kita lihat yang terakhir iaitu tangen 60 darjah. Tangen bagi sudut sepadan yang berada di sukuan 1 juga satu nilai yang positif. Jadi kita dapat kesimpulan di sini pada sukuan 1, sin theta, cos theta dan tangen theta-nya akan bernilai positif. Seterusnya kita ingin cari sudut sepadan bagi suatu sudut yang berada di sukuan 2. Jadi kita pilih satu sudut. Katakan saya pilih sudut 120 darjah. Jadi kita ada theta 120 darjah. Sudut sepadannya adalah 60 darjah. Jadi ini menunjukkan untuk dapatkan sudut sepadan bagi semua sudut yang berada di sukuan 2, formulanya adalah 180 darjah tolak theta. Jadi kita dapat di sini suatu garis lurus adalah 180 darjah. Di sini adalah 180 darjah untuk kita dapatkan sudut sepadannya di sini iaitu 120 darjah. Jadi untuk theta 120 darjah kita dapati nilai alfanya adalah 60 darjah. Jadi hubungannya adalah suatu garis lurus 180 darjah tolak theta, maka kita akan dapat sudut sepadannya. Seterusnya kita akan lihat apakah hubungan di antara sudut sepadan dan fungsi trigonometri. Jadi kita akan kaji tata tanda bagi nilai sin untuk theta 120 darjah, cos 120 darjah dan tangen 120 darjah. Dan sudut sepadannya adalah 60 darjah. Dan tadi kita telah kenal pasti semua sudut sepadan yang sin 60, cos 60, tangen 60 darjah kesemuanya berada di sukuan 1. Jadi semua sudut yang berada dalam sukuan 1, nilai cos, tangen dan sinnya adalah nilai positif. Jadi kita akan buat uji kaji di sini. So untuk sin 120 darjah kita dapati suatu nilai yang positif. Jadi kita lihat pula untuk cos 120 darjah. Cos 120 darjah kita dapati suatu nilai yang negatif di sini. Dan tangen 120 darjah kita cuba masukkan dalam kalkulator. Tangen 120 darjah adalah suatu nilai yang negatif juga di sini. Jadi kesimpulannya hubungan fungsi trigonometri dengan sudut sepadan pada sukuan 2 sin theta adalah positif bagi sin sudut sepadannya iaitu alfa. Cos theta adalah negatif cos alfa. Tangen theta adalah negatif tangen theta. Selain itu kita dapati pada sukuan 2 hanya nilai sin theta sahaja yang positif. Yang lainnya akan bernilai negatif. Seterusnya kita ingin melihat pula bagaimana menentukan sudut rujukan sepadan bagi suatu sudut yang berada dalam sukuan 3. Jadi contoh di sini kita ada 220. Jadi kita lihat sudut sepadannya adalah 40 darjah. Seterusnya kita akan lihat apa perkaitan fungsi trigonometri dengan sudut sepadannya. Jadi kita buat uji kaji di sini. Kita tekan sin 220 darjah yang berada dalam sukuan 3, kita dapati suatu nilai yang negatif di sini. Jadi untuk cos 220 darjah pula, apabila kita masukkan, kita membuat uji kaji menggunakan kalkulator, juga kita dapati suatu nilai yang negatif. Dan yang terakhir, kalau kita ingin melihat apa perkaitan untuk tangen, kita masukkan nilai tangen 220 darjah, kita dapati suatu nilai yang positif di sini. Jadi ini menunjukkan untuk sukuan ketiga, hanya tangen theta yang akan bernilai positif, selainnya bernilai negatif. Jadi kesimpulannya, sin theta adalah bersamaan dengan
negatif sin sudut sepadannya, cos theta adalah bersamaan negatif cos sudut sepadannya, dan tangent theta adalah bersamaan dengan positif tangent sudut sepadannya. Jadi sekiranya kita ingin mencari sudut sepadan bagi sudut yang berada dalam sukuan keempat, kita ambil contoh di sini, kita pilih 320 darjah sebagai theta. Jadi sudut sepadannya adalah 40 darjah. Jadi bagaimana untuk dapat 40 darjah di sini? Iaitu 360 darjah tolak theta. Kerana untuk dapat 40 darjah di sini, satu pusingan lengkap iaitu 360 darjah perlulah ditolak dengan sudut yang berwarna biru. Maka kita akan dapat sudut sepadannya. Jadi ini adalah hubungan di antara sudut sepadan dengan sudut yang berada dalam sukuan keempat. Seterusnya kita akan lihat pula perkaitan di antara sudut sepadan dan fungsi trigonometri bagi sudut yang berada dalam sukuan keempat. Jadi sekiranya kita ada theta 320 darjah, sudut sepadannya adalah 40 darjah. Jadi kita dah tahu sudut yang berada pada sukuan pertama semuanya akan bernilai positif, iaitu sin, cos dan tangent. Jadi di sini kita dah buat uji kaji sebentar tadi. Jadi sekarang kita ingin lihat pula bagaimana fungsi trigonometri bagi sudut yang berada di sukuan yang keempat. Jadi kita lihat sin 320 darjah. Untuk kita lihat fungsi sinus, kita dapati nilainya adalah negatif. Jadi kita dah dapat untuk sin akan bernilai negatif bagi sudut yang berada sukuan yang keempat. Kita lihat pula nilai cosnya, iaitu cos 320 darjah. Kita dapati cos akan bernilai suatu nilai yang positif di sini. Dan tangent 320 darjah adalah juga suatu nilai yang negatif. Jadi kesimpulannya, pada sukuan keempat hanya cos sahaja akan bernilai positif, dan hubungannya dengan sudut sepadan sin theta adalah negatif sin bagi sudut sepadannya sin alpha, dan cos theta adalah positif cos alpha, dan tangent theta adalah negatif tangent alpha. Jadi bagaimana untuk kita ingat kesemuanya? Kesimpulannya kita boleh hafal satu akronim, iaitu saya suka tolong kawan di sini. Jadi di sini S ini menunjukkan kesemua yang bernilai positif. Suka adalah refer kepada S di sini, menunjukkan hanya sin theta sahaja yang akan bernilai negatif. Tolong di sini adalah untuk T, iaitu menunjukkan pada sukuan ketiga hanya tangent sahaja yang bernilai positif, dan kawan K di sini merujuk kepada cos sahaja yang positif berada dalam sukuan 4. Jadi inilah cara bagaimana kita ingin mengenal pasti tata tanda positif atau negatif bagi setiap sudut yang berada dalam sukuan 2, 3 dan 4. Jadi kita nampak perkaitannya dengan hubungan trigonometri, fungsi trigonometri. Jadi kesimpulannya kita dapati sudut sepadan, semua sudut sepadan alfa adalah suatu sudut yang berada dalam sukuan 1, dan hubungannya sekiranya suatu sudut berada dalam sukuan 2, sudutnya sekiranya theta adalah suatu nilai yang positif, maka kita boleh dapat hubungan positif sin alfa, dan cos theta adalah negatif cos alfa, dan tangent theta adalah negatif tangent alfa, dan seterusnya, sama seperti yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi kita lihat soalan contoh 1 di dalam buku teks muka surat 176. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap yang berikut. Jadi kita akan selesaikan A terlebih dahulu. Jadi kita ada rujukan di sini. Yang pertama, kita ingin tentukan sukuan bagi sudut A 138 darjah. Jadi kita perlu kenal pasti sudut A 138 darjah. Kalau kita lakar di sini, okey, 138 darjah daripada 0 darjah. Okey, berada di antara 90 darjah hingga 180 darjah, iaitu lebih kurang saiz ini, 138 darjah. Ini bermakna 138 darjah berada pada sukuan 2 dalam bulatan unit. Seterusnya, bagaimana ingin menentukan
sudut rujukan sepadan. Jadi sudut rujukan sepadan bagi sukuan 2 kita dapati adalah formulanya sebentar tadi, alfa bersama theta. Jadi di sini nilai tetanya adalah 138 darjah, maka sudut sepadannya adalah di sini. Jadi sudut rujukan sepadannya adalah 180 darjah tolak theta, iaitu 180 darjah tolak 138 darjah. Maka kita akan dapat jawapannya adalah 42 darjah. Jadi kita selesai menjawab soalan A. Okay, seterusnya kita ingin menjawab soalan B, iaitu kita ada theta bernilai 239 darjah. Jadi 239 darjah, B di sini kita boleh buat gambaran. Okey, dari 0 darjah pada paksi X. Okey, 239 darjah ini adalah 180 darjah. Jadi 239 darjah berada pada sukuan yang ketiga. Iaitu kita dah menjawab soalan yang pertama. Maka untuk kita dapatkan sudut sepadannya, kalau kita rujuk di sini sukuan ketiga, untuk dapatkan sudut sepadannya, alfa adalah sama dengan theta tolak 180 darjah. Jadi sudut rujukan sepadan theta 239 darjah tolak 180 darjah, maka kita dapat saiz sudut rujukan sepadan bagi theta 239 darjah adalah bersamaan dengan 59 darjah. Jadi kita dah selesai menjawab soalan B. Seterusnya kita akan bincangkan pula soalan C. Okey, untuk soalan C di sini diberi tetanya adalah 312 darjah. Jadi bagaimana kita ingin mengenal pasti di manakah sukuan C berada? Jadi kita lihat ni sukuan 1, 2, 3 dan 4. Jadi 312 darjah adalah suatu sudut yang berada di dalam sukuan yang keempat. Jadi kita dah menjawab soalan yang pertama, iaitu sukuannya. Yang kedua, sudut rujukan sepadan. Jadi untuk sukuan keempat, alfanya bersamaan 360 darjah tolak theta. Jadi di sini 360 darjah tolak theta kita 312 darjah. Maka hasilnya adalah 48 darjah, iaitu saiz sudut rujukan sepadan bagi theta 312 darjah. Jadi kita telah selesai menjawab soalan C. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan video ini mampu memberi manfaat kepada yang menonton. Sekian, terima kasih.